Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini saya nak menceritakan tentang kewujudan ataupun perkembangan tamadun dahulu. Bagaimana perkembangan tamadun itu boleh berlaku. Tamadun ini sebenarnya mempunyai banyak maksud. Hakikatnya mempunyai banyak maksud. Saya ambil daripada petikan Ibnu Khaldun mengatakan tamadun itu dibina di atas prinsip agama. Ada juga mengatakan tamadun itu adalah tentang sesebuah kemodenan negara. Maknanya untuk memperbarui pembangunan sesebuah negara. Itu pun dikatakan tamadun juga. Senang cerita untuk kita faham, tamadun ini adalah satu pembaharuan yang dibuat ataupun pembaharuan yang dikekalkan dan diambil sebagai satu tempat untuk mereka melaksanakan pelbagai aktiviti. Tamadun dahulu dihidupkan di kawasan di pesisir pantai. Ada juga dihidupkan di sesebuah tempat seperti gua dan sebagainya. Tamadun itu diciptakan kerana mereka memilih tempat yang sesuai mengikut struktur bumi. Kenapa mereka memilih tempat yang sesuai untuk mereka membina tamadun? Kerana untuk mengekalkan sesebuah tamadun dan peradaban, mereka perlu melaksanakan satu strategi sosial di kawasan tersebut. Maknanya bila mereka dah memilih tempat yang sesuai, mereka akan ada organisasi mereka untuk mereka melaksanakan perairan, pertanian, dagangan dan sebagainya. Maknanya di situ tamadun itu akan kekal, tamadun itu akan dibina. Begitu juga dengan tamadun Islam. Tamadun Islam ini dibina di kawasan yang selamat. Mereka memilih kawasan yang selamat. Dan daripada mana munculnya tamadun Islam ini? Bagaimana perkembangan tamadun Islam itu? Tamadun Islam, kita semua tahu bagaimana wujudnya perkembangan tamadun Islam itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Wahyu itu bermulanya Islam sebagai agama rasmi, sebagai agama yang akan dipenghuni, yang akan diikuti oleh setiap manusia. Maknanya munculnya Nabi Muhammad itu membawa Al-Quran sebagai tunjang asas dalam kehidupan kita dan juga hadis sebagai ikutan daripada Nabi SAW. Maknanya tamadun Islam itu berdiri dalam dua aspek, iaitu baik dalam bentuk kebendaan ataupun dalam bentuk kerohanian. Dan tamadun Islam itu diciptakan untuk kita meyakini akidah kita, kerohanian kita kepada agama yang satu. Maknanya prinsip dalam tamadun itu meliputi dua benda. Pertama, hablum minallah ya hablum minan nas. Tidak ada tambahan mengatakan hubungan dengan alam. Maknanya tamadun ini untuk kita beritahu akidah kita meyakini Allah itu satu, Nabi Muhammad itu pesuruhnya, dan meyakini bahawasanya kita perlu mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Baik hubungan kita dengan manusia pula, kita perlu mentaati pemerintah kerana pemerintah itu tanggungjawabnya lebih besar daripada ibu bapa kita. Dan juga hubungan kita dengan alam, menjaga alam sekitar. Itu antara prinsip-prinsip tamadun Islam untuk kita mengekalkan sesebuah tamadun. Baik, ini saya menceritakan tentang bagaimanakah wujudnya dan perkembangan tamadun itu. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pula sumbangan tamadun itu dari segi ilmu pengetahuan, dari segi sosial ekonomi. Itu akan diceritakan oleh kawan-kawan saya nanti. Jadi itulah serba sedikit bermulanya tamadun itu. Dan kita perlu tahu dan kita perlu hayati bagaimanakah usaha khalifah-khalifah terdahulu, mereka bagaimana mereka nak mengekalkan tamadun itu daripada zaman Nabi dan peredaran zaman, daripada zaman Khulafa Ar-Rashidin, daripada zaman Umayyah Abbasiyah. Mereka menjaga tamadun Islam itu hingga kini, dan kita perlu menghayati usaha-usaha mereka dalam mengekalkan sesebuah tamadun. Oleh itu, sampai sini saja untuk penceritaan saya tentang kewujudan tamadun, dan kita akan dengarkan bahagian sumbangan tamadun pada video yang seterusnya. Terima kasih.
seterusnya kita pergi kepada ilmu pengetahuan berkembang di Malaysia. Ilmu pengetahuan sendiri berkembang bila datangnya agama Islam di Malaysia atau pada ketika itu lebih dikenali sebagai Tanah Melayu. Ia bermula apabila Raja pertama Melaka iaitu Parameswara atau lebih dikenali sebagai Megat Iskandar Shah yang memeluk Islam pada 1414 Masihi, dan daripada situ bermulalah berkembanglah sistem pendidikan agama Islam. Bukan itu saja, dengan pemelukan Parameswara, ia juga diikuti oleh para pembesar dan juga rakyat jelata lebih memahami tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan. Parameswara sendiri telah merujuk para ulama dan pendakwa-pendakwa yang datang ke Tanah Melayu pada ketika itu. Ia juga diikuti oleh para pembesar dan rakyat jelata untuk menunjukkan betapa cintanya tentang agama dan ilmu pengetahuan. Istana pada ketika itu dijadikan pusat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Perkara yang sama turut dilakukan oleh raja-raja Melaka yang lain dan pembesar-pembesar yang lain. Untuk menunjukkan semangat cinta dan sayang terhadap agama dan ilmu pengetahuan, istana pada ketika itu dijadikan pusat pemerintahan, pusat menuntut ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang lain. Untuk menunjukkan betapa sayangnya para pembesar terhadap agama, mereka menyanjung para ulama, kitab-kitab dan hari-hari kebesaran Islam. Hal ini menunjukkan betapa cintanya pembesar-pembesar Melaka pada ketika itu terhadap Islam. Para pembesar Melaka sangat menggalakkan rakyat-rakyat jelata untuk mengambil berat tentang agama Islam dan ilmu pengetahuan. Apabila mereka telah mengambil berat, pelbagai institusi telah dijadikan pusat untuk menimba ilmu seperti rumah, masjid, surau dan sebagainya. Sistem pendidikan Islam yang pertama dilakukan di Tanah Melayu ialah mempelajari dan membaca Al-Quran. Ia merupakan sumber yang sangat penting untuk rakyat jelata kerana Al-Quran sendiri adalah sumber yang sangat penting untuk agama Islam. Selain daripada itu, mereka juga mempelajari tulisan Jawi kerana ia lebih memudahkan mereka untuk mempelajari huruf-huruf Arab. Dan selain daripada itu, guru-guru juga bertanggungjawab dalam mengajar lapisan masyarakat untuk menimba ilmu. Pada peringkat awal, guru-guru mengajar anak murid mereka di rumah, dan apabila telah menjadi lebih ramai yang menimba ilmu dan mempelajari ilmu tentang Islam, mereka mengadakan kelas di pusat seperti surau dan masjid. Islam di Melaka sendiri terus berkembang apabila ia turut menjadi pusat pengajian ilmu untuk seperti ilmu falsafah, ilmu fiqah, tafsir, tauhid, sejarah, tasawuf dan falsafah Islam sebagai kurikulum. Kegiatan yang dilakukan tidaklah berbeza daripada pendidikan yang dilakukan di zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Struktur dan pendidikannya hampir sama, iaitu penekanan dibuat dalam pembacaan, penulisan dan pengajian Al-Quran di samping ilmu-ilmu asas agama. Saya akan menceritakan tentang sumbangan tamadun Islam sejak kedatangan mereka ke Tanah Melayu. Pada awalnya, sebelum kedatangan tamadun Islam, telah muncul tamadun Hindu-Buddha di mana mereka telah mendominasi segala aspek di Tanah Melayu. Tetapi sejak kedatangan Islam ke Tanah Melayu, Islam telah memberikan beberapa sumbangan besar. Antaranya ialah memperkenalkan konsep kesederhanaan, di mana dengan konsep kesederhanaan tu, Malaysia telah diiktiraf sebagai negara ke-19 yang menduduki carta sebagai negara yang aman damai. Perkara ini telah dipersetujui dan dipuji oleh Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama. Seterusnya, tamadun Islam juga turut menegaskan pengharaman judi seperti mana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran. Selain itu juga tamadun Islam juga turut menegaskan mengenai penyucian zakat seperti mana ianya merupakan salah satu asas di dalam rukun Islam. Samping itu juga, tamadun Islam amat menitik beratkan mengenai pengaruh akidah dan pemikiran. Pengaruh ini telah memberi kesan ataupun impak yang besar terhadap paradigma tauhid. Impak
daripada tauhid tersebut telah menyebabkan kesan yang merakumi aspek rupa dan jiwa masyarakat Melayu ketika itu. Sekali ialah pembaharuan dalam aspek sosial. Sejak kedatangan tamadun Islam ke tanah Melayu, mereka telah banyak ataupun beransur-ansur mengambil alih dan mempengaruhi semua masyarakat, hampir ke semua masyarakat yang terdapat di tanah Melayu. Antara ciri-ciri sosial yang dibawa oleh Islam ialah persamaan taraf dan persaudaraan Islam antara sesama anggota masyarakatnya, sehingga tergugat kedudukan sistem kasta dan perhambaan atau perbezaan taraf di kalangan mereka. Kesimpulannya, sumbangan tamadun ini memberi impak positif kepada integrasi sosial, dalam masa yang sama menambah baik struktur pentadbiran negara. Oleh itu, kesan yang baik dari sumbangan ini dapat membentuk bangsa dan dalam masa yang sama memberi kesan positif kepada orang bukan Islam yang melihat pra-pemodenan daripada sudut tamadun Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan sedikit pembentangan tentang politik yang telah diperkenalkan oleh Khalifah Islam. Khalifah yang telah dipilih ialah Saidina Umar bin Al-Khattab atau dikenali sebagai Saidina Umar. Saidina Umar telah dipilih dalam satu majlis cadangan nama. Banyak sumbangan yang telah beliau berikan di dalam Islam. Di antaranya ialah berjaya menubuhkan Majlis Syura, berjaya mengasingkan wilayah-wilayah Islam serta berjaya mengubah pentadbiran tanah yang baru. Disebabkan sumbangan-sumbangan beliau ini telah memberi impak yang amat besar di dalam pentadbiran sekarang. Oleh hal yang demikian, Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz telah mengaplikasikan segala sumbangan yang telah ditunjukkan oleh Saidina Umar bin Al-Khattab. Perkara yang telah diambil ialah mengangkat Al-Quran dan Sunnah sebagai perkara utama di dalam sistem pentadbiran. Selain daripada itu, pada zaman Rasulullah SAW, kerajaan terdahulu telah mengambil Al-Quran sebagai perkara yang paling utama dalam sistem pentadbiran serta menggunakan hadis, nas-nas syarat dan hukum seperti hukum penutupan aurat di antara kaum wanita. Selain daripada itu, menggunakan konsep maqasid syariah dari segi keseimbangan dunia dan akhirat. Banyak program-program keislaman telah dilakukan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.